Assalamualaikum semua. So kehadiran hari ni saya melihat dekat saya punya skrin ni ada 14 orang. Okey, so hari ni kita sambung lagi. Masih lagi di bawah Pierce. Cuma hari ni kita akan fokus kepada penyakit. Dan penyakit yang kita akan fokus adalah penyakit thalassemia. Saya rasa awak pernah dengar berkaitan dengan pesakit thalassemia ni. Okay, so thalassemia ni adalah penyakit yang disebabkan oleh genetik. So kalau saya sebut genetik ni bermaksud apa? Bermaksud dia diturunkan. So anak ni tadi mendapat penyakit thalassemia ni yang diberi oleh sama ada daripada ayah dia ataupun daripada mak dia. Maknanya dia tidak dapat melalui berjangkit. Dia bukan macam COVID kita sekarang ni. Thalassemia ni adalah penyakit ketidaknormalan hemoglobin. Maknanya hemoglobin tu ada masalah. Jadi kita tahu apa fungsi hemoglobin ni. Ada tak siapa yang ambil biologi? Apa fungsi hemoglobin ni? Boleh cerita kat saya tak apa fungsi dia? Transport oksigen. Okey, terima kasih Zafran. Okey, so hemoglobin ni dia adalah sejenis protein yang duduk di atas sel darah merah. So fungsi dia adalah untuk membawa oksigen. So bila kita tarik nafas, udara daripada luar akan masuk ke dalam badan kita dan dia akan pergi dekat paru-paru dan sampai dekat alveolus. Nanti bila sampai dekat alveolus, oksigen akan masuk ke dalam sel darah merah. Dan karbon dioksida akan keluar masuk ke paru-paru awak balik. Bila ada ketidaknormalan hemoglobin ni, bermaksud dia akan menyebabkan awak ataupun pesakit tadi biasanya dia akan mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan kekurangan oksigen, masalah-masalah pernafasan. Dia akan pergi kepada benda-benda yang macam tu. Okey. Secara genetik iaitu anak mendapat gen thalassemia daripada ibu, bukannya dapat daripada sama ada jangkitan. Dia bukan dijangkiti. Sama ada contoh pemilihan darah ke, melalui udara ke, atau air ke, ataupun ada sentuhan ke, ataupun seksual dengan pesakit thalassemia. Thalassemia bukan penyakit yang berjangkit. Tetapi adalah penyakit yang disebabkan oleh genetik, dipindahkan daripada ibu bapa kepada anak-anak. Okey, so kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2012, setiap orang daripada 20 orang rakyat Malaysia merupakan pembawa penyakit thalassemia. Pembawa, awak harus faham pembawa dengan pengidap. Pembawa ni bermaksud dia bukan pesakit, tetapi dalam genetik dia ada. Maknanya mak dan ayah kita tadi dia tak sakit thalassemia ni, dia tak kena sakit-sakit thalassemia ni, tapi bila kita tengok genetik dia ada. Jadi dia katakan kebiasaannya pesakit merupakan kaum Melayu Cina dan terutamanya etnik Kadazan Dusun di Sabah, tetapi penyakit ini jarang terdapat di kalangan kaum India dan pribumi Sarawak. Next, thalassemia merupakan penyakit genetik badan kurang menghasilkan hemoglobin atau hemoglobin ada tapi tidak normal. Ada tapi tidak normal. Okey, ini yang Zafran bagi tahu kat saya tadi. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Okey, jadi thalassemia diwarisi daripada ibu bapa dan melibatkan kedua-dua anak lelaki dan perempuan. Okey. Apa maksud pernyataan ni? Maksudnya ada penyakit-penyakit kebanyakannya berlaku kepada lelaki. Kalau tak silap saya, contoh macam rabun warna. Kebanyakan kena kepada pelajar lelaki. Ada penyakit-penyakit yang dia tidak pilih lelaki perempuan. Contohnya macam thalassemia ni. Bermaksud dia tidak memilih kepada jantina, bermaksud dua-dua jantina kemungkinan akan dapat. Maknanya kalau kata dia ada 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan, kemungkinan 2 lelaki dan 2 perempuan ni 4-4 ni boleh dapat. Macam tu. Dia bukan lelaki saja, perempuan saja, tak. Dia lelaki dan perempuan. Kita istilahkan pembawa dan pesakit. Okey, kita tengok dulu satu-satu. Kita tengok pembawa. Ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda, boleh menurunkan gen thalassemia kepada anak. Maksudnya dia memang dah ada dalam badan dia genetik thalassemia ni, dia tidak tahu. Dia tidak tahu sebab dia tidak menunjukkan sebarang tanda sakit dia. Dia tak ada simptom. Contoh macam COVID sekarang. Kita kena COVID, contohnya ada pesakit ini kena COVID, dia ada simptom. Contohnya demam, batuk, hilang daya rasa, hilang daya
hilang deria, bau. Jadi kita tahu itu simptom mana kita kata dia sakit. Tapi pembawa ni kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia sendiri tak tahu yang dia ada genetik tersebut. Sehinggalah dia kahwin dan dia turunkan kepada anak dia. Sehinggalah dia kahwin, dia turunkan kepada anak dia. Jadi bila dia tengok anak dia ada asma contohnya, dia ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan contohnya, jadi barulah dia tahu sebenarnya dalam badan dia ada jin thalassemia ni. Tetapi kalau kita kata pesakit, kalau kita kata dia itu adalah pesakit thalassemia major ataupun pesakit thalassemia, kedua-dua ibu bapa dia ada jin ni. Kedua-dua ibu bapa dia ada jin ni. Jadi bila dia lahirkan anak, maka anak dia tadi ataupun bayi yang dilahirkan tadi confirm mempunyai penyakit thalassemia. Kebiasaannya semasa lahir pesakit kelihatan normal. Masa lahir dia nampak normal tetapi dia menunjukkan tanda-tandanya apabila berusia 3 hingga 18 tahun. Kita tengok tanda-tanda thalassemia. Perubahan bentuk muka ketika membesar, anemia yang serius, besaran terbantuk, masalah kesihatan dan jaundice. Kita pergi satu-satu. Kita tengok satu-satu. Ni kita tengok ini perubahan dia. So ada tak di kalangan awak yang muka dulu lain, tiba-tiba sekarang umur 16 tahun ni ada perubahan daripada segi muka dia? Maknanya muka dia tu ada. Bentuk tulang muka perubahan bentuk tulang muka ni yang kita panggil sebagai craniofacial. Craniofacial. Maknanya tulang muka dia, hidung dia, bibir dia, mulut dan telinga dia berubah ataupun membesar. Macam gambar yang saya tunjuk ni, awak nampak awak nampak gambar dia ni, awak tengok tulang muka dia sengit, hidung dia, awak tengok hidung dia, awak tengok mulut dia, awak tengok pipi dia. Dia ada bahagian-bahagian yang dia membesar. Anemia yang serius. Anemia yang serius. Anemia yang serius ni maknanya sel darah merah. Sel darah merah dia boleh hidup dalam masa beberapa minggu. Bermaksudnya daripada dia dibina di sum-sum tulang, dia boleh hidup dalam badan-badan kita ni selama beberapa minggu sahaja. Kanak-kanak yang normal, dia punya sel darah merah ni boleh ada selama 4 bulan dalam badan dia sebelum dia musnahkan. Ataupun sebelum, maknanya secara semula jadilah dia musnahkan secara semula jadi. Tetapi orang yang ada anemia ni hanya boleh hidup dalam badan dia beberapa minggu sahaja. Kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah boleh menyebabkan kekurangan oksigen dalam setiap sel badan. Kerana apa? Kerana dia berkait. Bila tak ada sel darah merah contohnya, maka hemoglobin dia akan kurang. Bila hemoglobin kurang, maksudnya oksigen dalam badan juga akan kurang. So pembesaran terbantut melambatkan pertumbuhan dan terbantut. Maknanya kalau kita macam awak kata 4 ni biasanya awak lebih kurang je, sama tinggi je belaka. Kita katakan itu kita katakan pertumbuhan. Tapi ada seorang kawan kita ni yang mungkin lebih rendah daripada kita. Lebih rendah bukan rendah sikit-sikit, rendah banyak. Jadi maknanya orang lain semua lebih kurang, dia duduk kat bahu kita je. Jadi kemungkinan bukan jangan awak kata engkau rendah, engkau pendek, engkau thalassemia, bukan. Kita kena tengok ciri-ciri lain pula. Cumanya kebanyakan yang ada pesakit thalassemia ni dia mempunyai pertumbuhan terbantut. Kemudian dalam pesakit thalassemia ni juga biasanya ada masalah kesihatan. Dia memang ada masalah kesihatan. Kenapa? Sebab dia tak cukup oksigen. Basicnya dia tidak cukup oksigen. Jadi kita akan lihat muka dia sentiasa pucat. Ni cakap tadi muka sentiasa pucat, badan sentiasa lemah, dan kadang-kadang bertambah teruk. Bila darah tak cukup, badan awak tak boleh menghasilkan tenaga yang sepatutnya yang diperlukan oleh badan. Dan jaundice. Jaundice ni tahu tak apa jaundice? Pernah dengar tak perkataan jaundice ni? Jaundice ni kalau kita biasanya panggil demam sakit kuning, demam kuning. Mata ni awak tengok mata baby ni, mata putih baby ni awak tengok ni, bahagian mata putih dia ni kelihatan warna kuning. Kenapa jadi kuning? Kenapa sakit-sakit kuning ni? Kerana jaundice ni bahaya. Kenapa bahaya? Kerana dia merosakkan hati dan limfa. So bila hati dan limfa rosak, dia boleh menyebabkan maut, dia boleh menyebabkan kematian.
Jadi kalau kata ni mengakibatkan perut menjadi buncit. Ini kita kata simptom dia. Jadi perut dia tu nampak buncit. Okey. Kalau ada sakit thalassemia ni, kita tengok apa kesan dia. Ni kita akan tengok ni kesan dia kepada diri, kepada keluarga dan masyarakat. Sebab dia adalah satu penyakit yang mana boleh mengganggu awak untuk menjalankan melaksanakan pekerjaan harian awak. Jadi awak sentiasa letih, awak tak cukup oksigen kan. Jadi dia akan mengganggu. Jadi daripada diri dia ni, awak ni perlu mendapat rawatan sepanjang hayat. Kenapa sepanjang hayat? Sebab itu duduk dalam badan awak. Dia duduk dalam badan awak. Genetik tu berada dalam badan awak. Jadi awak akan terus perlu mendapat rawatan sepanjang hayat. Jadi kalaulah kata awak berada dalam stage yang agak teruk, kalaulah pesakit thalassemia tadi berada dalam tahap yang teruk, maka dia perlu buat pemindahan darah. Dia perlu tukar darah dia tadi kepada darah yang baru supaya dia boleh hidup dengan keadaan yang lebih sihat. Okey. Jadi rawatan penyingkiran zat besi, rawatan penyingkiran zat besi perlu dibuat. Kenapa? Mungkin zat besi tadi boleh merosakkan sel darah merah ataupun hemoglobin tadi. Dan dia boleh membawa kepada kematian. Ni saya dah cerita lah. Maknanya rawatan sepanjang hayat, maknanya aspek psikososial diri melibatkan aktiviti sosial terjejas. Kurang berinteraksi dengan rakan sebaya, kurang mempunyai daya tahan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial, termasuk aktiviti fizikal, teriadah dan serta emosi dan pemikiran terganggu. Ini akan kesan dia kalau kita terpaksa. Ini saya cerita dah ni. Yang terpaksa, bila kita terpaksa mengambil ataupun menjalani rawatan sepanjang hayat. Pemindahan darah. Jadi pesakit perlu berulang alik ke pusat rawatan thalassemia. Jadi perlu temu janji, buat appointment. Jadi bila ada appointment ni, kalau dia dalam keadaan yang teruk, maknanya dia perlu buat setiap bulan ataupun setiap 2 minggu ataupun setiap 3 minggu. Jadi dia akan mengganggu kehidupan harian dia. So bila mengganggu kehidupan harian dia akan pergi kepada dia punya kita panggil apa? Dia punya pemikiran dan sebagainya. Rawatan pemikiran zinc sebab sel darah darah kaya dengan zat besi. Zat besi terkumpul pada transfusi darah. Pada jangka masa panjang boleh merosakkan hati, jantung dan organ lain. Zat besi ni diperlukan hemoglobin untuk darah membentuk hemoglobin pada permukaan dia memang perlukan zat besi. Tetapi oleh kerana dia ni terpaksa membuat pemindahan darah. Bila dia terpaksa membuat pemindahan darah, jadi jangka panjang zat besi tadi boleh merosakkan hati dia. Jadi jangka panjang dia jangka panjang. Sebab apa? Sebab dia melibatkan transfusi darah ni. Dia melibatkan transfusi darah. Transfusi ini bermaksud pemindahan darah. Oleh itu pesakit perlu mengelak makanan yang kaya dengan zat besi. Dia kena kawal pemakanan dia. Dan last tadi yang kita kata tadi menyebabkan kematian. Mengundang bahaya. Kesan rawatan turut mengundang bahaya. Contohnya rawatan zat besi boleh menyebabkan penyakit bahaya lain seperti kencing manis. Kegagalan fungsi buah jantung. Menyebabkan penyakit kardiovaskular, bara hati dan lain-lain yang boleh menyebabkan kematian. Sebab ini balik kepada emosi dia juga. Bila emosi dia tak kuat, badan dia jadi lemah. Bila badan jadi lemah, jadi melibatkan perkara-perkara yang saya cakap tadi. Maknanya kencing manis boleh kena, kegagalan buah pinggang dan sebagainya boleh kena. Ada apa-apa nak tanya saya tak? Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, saya berhenti dekat keluarga. Boleh? Saya berhenti dekat keluarga dan sekarang saya pastekan kehadiran borang kehadiran. Mohon 18 orang pelajar isi form yang saya berikan. Nanti kita akan sambung lagi pelajaran kita dengan keluarga. Apakah kesan thalassemia tadi terhadap keluarga. Kita dah bincang pasal diri. Sekali lagi saya doakan anda semua menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang dunia akhirat, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh solehah. Amin. Sentiasa dilindungi oleh Allah. Mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi. So assalamualaikum.